60% daripada 100,000 permohonan peranti siswa keluarga Malaysia fasa pertama telah diluluskan, manakala 40% lagi sedang dalam penelitian. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menjelaskan pelajar yang gagal dalam permohonan secara dalam talian boleh mengemukakan semula rayuan dengan menjadikan Majlis Perwakilan Pelajar MPP sebagai pusat rujukan. Kes rayuan, kita mengekalkan memberi mandat kepada majlis-majlis perwakilan pelajar, persatuan-persatuan pelajar di tempat masing-masing, kecuali bagi sekolah menengah yang tidak ada persatuan, itu mandat diberikan kepada pentadbir sekolah lah, pada guru-guru besar, untuk membuat perakuan kalau ada murid mereka yang mereka tahu layak tetapi tapisan secara online tidak melayakkan mereka atas berbagai-bagai sebab, maka kita memberikan juga kelonggaran itu. Tujuan kita ialah nak memberikan kepada seberapa banyak pelajar-pelajar yang benar-benar layak. Tan Sri Anwar ditemui pemberita selepas menyampaikan 493 peranti siswa keluarga Malaysia kepada pelajar Politeknik Kota Kinabalu. Sementara itu, pelajar yang menerima peranti berkenaan menzahirkan rasa gembira. Gembiralah sebab boleh study lagi. Baca PDF pun senang sudah. Tak payah lagi buka laptop. Lagi semangatlah untuk belajar lebih. Kan face to face sekarang ni macam lagi mencabar. Jadi kalau dapat ni lagi semangat. Saya rasa gembira lah sebab dapat peranti untuk belajar dengan dapat untuk membuat aktiviti-aktiviti yang cikgu berikan. Saya harapkan saya dapat mencapai markah akademik yang tinggi lah sebab sekarang ada pemudahan yang diberi oleh kerajaan semuanya. Saya rasa sangat bersyukur sebab mungkin kalau mau beli sendiri mungkin tidak berkemampuan, tapi saya sangat bersyukurlah untuk hari ini. Dan saya akan mempertingkatkan pembelajaran saya dan akan selalu menghargai. Peranti ini semestinya saya gunakan untuk keutamaan pembelajaran. Saya harap dengan peranti siswa ini saya dapat mempertingkatkan lagi GPA saya. Agihan peranti siswa keluarga Malaysia bagi fasa 1 dijangka selesai September ini, manakala agihan fasa 2 akan bermula Oktober hingga November ini. Sabah masih memerlukan peningkatan jaringan telekomunikasi di lebih banyak kawasan di negeri ini. Keperluan liputan tersebut bukan sahaja sebagai keperluan asas penduduk terutama pelajar, tetapi juga sebagai entiti kemudahan yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mutaradin berkata ini bagi memastikan setiap kawasan di negeri ini mempunyai jaringan telekomunikasi dengan liputan dan capaian internet lebih meluas. Beliau berkata demikian semasa berucap melancarkan Majlis Penyampaian Watika Pelantikan Pengurusi Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia (PEDI) dan penyerahan peranti komuniti negeri Sabah di Kota Kinabalu. Majlis tersebut turut dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Dalam pada itu, Datuk Bong yang juga Ahli Parlimen Kinabatangan turut mencadangkan agar kerajaan dapat mempertimbangkan untuk mewujudkan sebuah pusat ekonomi digital PEDI di Kampung Tanjung Aru, Kinabatangan bagi dimanfaatkan oleh penduduk di kawasan berkenaan. Ketika ini, Sabah mempunyai 118 PEDI melibatkan 25 bahagian parlimen. Program Semarak Unity Keluarga Malaysia adalah platform memupuk dan menyemarakkan lagi semangat perpaduan dan keharmonian kalangan masyarakat. Ini kerana pelaksanaan program berkenaan melibatkan pelbagai peringkat lapisan dan umur masyarakat berbilang kaum dengan pengisian memfokuskan ke arah kebersamaan. Program yang sangat baik bermula daripada walkabout, ada ini pertandingan-pertandingan untuk anak-anak dan begitu juga dengan pameran yang diadakan oleh agensi-agensi kerajaan. Dan insya-Allah program ini akan dapat menyemarakkan unity, kesamaan, kerjasama dan keharmonian di kalangan masyarakat. Untuk memupukkan semangat muhibah, patriotisme di kalangan masyarakat yang berbilang kaum. Ianya sejajar dengan pelan perpaduan keluarga Malaysia yang telah dilancarkan oleh Kementerian Perpaduan Negara untuk memastikan segenap masyarakat terus hidup dalam keadaan aman dan juga harmoni.
Mereka ditemui media selepas merasmikan program Semarak Unity Keluarga Malaysia di Padang Bandaran Sandakan. Program dijayakan dengan kerjasama pelbagai agensi dan jabatan kerajaan, 44 komuniti rukun tetangga, Tabika Perpaduan Daerah Sandakan dan masyarakat setempat. Pelbagai pengisian diadakan antaranya walkabout, senam aerobik, Explores Unity dan pertandingan mewarna kanak-kanak. Tugas dan tanggungjawab sebagai Ketua atau Ahli Jawatankuasa Warga Komuniti Keluarga Malaysia KKM bukan sahaja menyampaikan amanat dan hasrat kerajaan tetapi juga sebagai penghubung dan keutuhan masyarakat selaras semangat keluarga Malaysia. Kepercayaan yang diberikan itu juga adalah harapan kerajaan bahawa semua pihak berperanan dalam menggalas amanah mengekalkan perpaduan dan rasa cinta terhadap tanah air. Saya berharap supaya komuniti keluarga Malaysia ini dapat diberikan peranan yang lebih tinggi lagi, bukan hanya dengan masyarakat tapi dengan kementerian-kementerian, agensi-agensi supaya dapat memberi kerjasama dengan kita untuk kita buat aktiviti. Baru-baru ini kita bila jelajah kembara merdeka, dia singgah di komuniti kita. Jadi kita sambut dengan makanan tradisi. Kita bangga bila wujudnya keluarga Malaysia ni KKM. Kita boleh sama-sama mendorong ke satu tempat menyatukan masyarakat di perkampungan sendiri. 我意思讲，我们会和那些这样讲本地这边啊，如果有什么那他们 information 是我们可以什么咯，通过这个 community 是我们可以帮助这边的生本地人呐。我希望会做得更好啦，比以前。Sebelum ini pun kita ada mengadakan banyak program-program. Kita mengharapkan apabila kita diberi peluang untuk berkhidmat kepada masyarakat, saya percaya kerajaan pun akan memberikan banyak kelebihan kepada kita. Mereka berkata demikian dalam majlis makan malam bersama komuniti keluarga Malaysia di Kampung Tampi-Tampi Sempurna. Sementara itu, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Haji Muhammad Mentek menzahirkan rasa terima kasih dan menghargai setiap kerjasama dan tenaga yang disumbangkan daripada warga KKM di daerah berkenaan. Beliau optimis menerusi KKM ia mampu membantu menangani isu berita palsu selain memajukan masyarakat menerusi sosioekonomi ke arah ekonomi digital. Datuk Haji Muhammad turut menekankan agar KKM perlu memastikan penyampaian maklumat yang pantas, tepat dan mudah difahami rakyat. Lebih 5,000 pengunjung hadir memeriahkan konsert Gegar Merdeka Sabah FM 2022 #KasihJadi yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu malam semalam. Penganjuran bersempena sambutan Hari Malaysia dan jelajah agenda Nasional Malaysia Sihat itu menampilkan artis antaranya Rich Gimbang, Lan Soloh, Sakura Band, IM Nita dan Mas Mona. Dan bagi saya bila adanya satu program konsert yang begini, ia telah menyatukan, boleh tengok sendiri berapa ramai yang datang ke konsert malam ni bersatu hati, bergembira, berhibur sambil meraihkan hari kebangsaan kita. Dekat situ yang kita rasa sangat-sangat berbangga sebagai rakyat Malaysia. So malam ini kami sangat bersyukur sebab kami dijemput untuk mengadakan persembahan pada malam ini dan kami dapat menghiburkan semua orang setelah 2 tahun kita sudah tiada hiburan. Kita di rumah saja, banyak orang pun sudah down and depression, and then I think yang showcase ni juga salah satu aktiviti yang baik lah. Bukan setakat kita menyambut kemerdekaan dan kita berhibur lagi bersama dengan semua. Mungkin lama sudah kita tidak ada program kan? So hari ini kita raikan sama-sama. Yang paling penting bagi kami kita berhibur sambil menerapkan lagi semangat cinta kepada negara tu, okey, semangat kemerdekaan, okey. Di samping kita berhibur, kita juga boleh macam mengingatlah. Ini sebenarnya sambutan Hari Malaysia, kita mampu berhibur, kita mampu bersama-sama semangat dengan artis yang lain dari Semenanjung Sabah semua bersatu untuk Hari Malaysia sambutan hari ini. Program yang dirasmikan Pembantu Menteri Kewangan Datuk Nizam Didingan itu turut melibatkan Gabungan Jabatan Kesihatan Sabah dengan kempen pemeriksaan kesihatan dan pergigian percuma selain jualan dan pameran kraf tangan tempatan.
Baik, sekian perkembangan dari Sabah petang ini. Keluarga Malaysia teruskan dengan berita wilayah untuk info terkini dan sahih. Baik.